Okay guys, Assalamualaikum and morning. Sorry lah apa ni lambat pasal video pasal ni kan. Sebab busy. Okay, so first thing, kenapa dia Junam Teruk ni? Junam Teruk ni kata kat sini tempat kita boleh buy. Yes, kita boleh buy dekat sini sebab kita follow setup. And then but on the same time I lupa nak tengok sebab dia awal minggu. Ni lah kadang-kadang ni kita tak fokus bila dah beraya. Susahnya kat sini lah. Tapi dia you kena ada SOP you sendiri kan. Macam kalau I nak masuk besar, I akan tengok clear tak clear, ada Roblox tak ada Roblox. Masuk Roblox tu dekat news macam mana, apa impact yang mungkin akan jadi. Tu satu. Lepas tu what is my backup plan? Kalau setup tu tak jadi, apa backup plan I? Am I losing money or am I gaining more money? Macam tu. Ataupun maybe I lose some money but I gain more money. Mungkin boleh jadi macam tu. So actually masa dia terjun je ni kan, dekat dalam grup kami kita ada discuss. Kita ada tanya, ya kenapa BTC Junam Teruk ni? Lepas tu I pun pelik lah, pasal BTC Junam Teruk kan, padahal ada buy order kat sini kan. And then bila I tengok, I try compare dengan gold. Kita nak tengok adakah dorang berpindah kepada gold. So kalau dorang berpindah kepada gold, maybe benda ni daripada Putin, impact daripada Rusia dengan Ukraine. Boleh jadi. And then I tengok, gold pun terjun. Ni during this time lah, lebih kurang lah. During this time lah lebih kurang. Dia actually pukul 2 tau. Tak adalah teruk sangat tak. Tak adalah teruk sangat. Tapi dia terjun lah. Nanti kita akan cerita sikit. Okay. Bila I dah tengok dekat gold, I tengok pula dekat saham. Apa jadi dekat indeks saham US? Pun turun juga ni during this time lah. Sebab yang ni macam ni nak explain Yang ni kalau you tengok sini, dia punya ni nampak pelik tau. Dia daripada pukul tengok dia ada jam. Sebab yang ni I pakai jam Malaysia. And then ni SPS ni counter dekat US. So diorang buka pukul 8 pagi and dia tutup pukul 6 petang. So duration dia jadi macam tu lah. Counter dia buka macam tu je. So kita nak tengok during that day apa jadi. During that day tengok ni teruk. Dia turun. Dia dah naik cantik, dia turun teruk. Okay. So bila kita tengok kat situ, okay, I nak tengok ni mesti ada Fed buat sesuatu. Tu yang I kaji balik. Bila I kaji balik, Fed buat apa ni? Mesti ada something yang aku terlepas ataupun I miss something. And then I tengok, sebab awal minggu yang biasanya awal bulan yang biasanya dua benda ni yang kita kena hati-hati. NFP ni non-farm payroll. Maksudnya berapa banyak jumlah yang digajikan kepada kerja. Kalau lagi banyak, maknanya ekonomi dia bagus lah. Kalau jumlah dia kecil, maknanya ekonomi dia merundum lah. Macam tu. And then kita lagi satu FOMC. FOMC ni I tak ingat lah singkatan kepada apa. Tapi kita nak tahu itu dia Fed ataupun macam kita ada BNM, Bank Negara Malaysia. Apa projection Bank Negara Malaysia? Maknanya dia yang kawal ekonomi dekat dalam Malaysia. So kita nak tengok Fed pula dia buat apa. Fed ni macam mana Fed ni dia macam bank untuk USA lah. Macam tu. Dia yang akan kontrol. Dia bukan dia yang akan kontrol. Dia akan menentukan berapa interest rate dekat negara tu. And then berapa pula tax. Sebab kita nampak bila inflation naik, akan naiknya tax. Benda tu memang normal. Same goes to Malaysia. Sekarang ni kan, kita nampak inflation tinggi. And then nanti you jangan terkejut. Tiba-tiba sekarang ni interest rate tengah murah. You jangan terkejut nanti diorang naikkan. Bank negara naikkan balik interest rate. Tapi dia tengok juga boleh tak boleh. Sesuai ke tak sesuai. Lepas tu apa jadi bila dia naikkan macam tu? Apa jadi dekat pelabur akan cuba nak tengok, aku nak tarik diri ataupun aku nak stay.
Kalau aku rasa aku mampu, aku stay. Kalau aku rasa aku tak mampu, aku tak stay lah. Tapi seorang pelabur yang bijak, dia akan menggunakan peluang benda-benda macam ni. Sebab apa? Untuk buat duit, you kena buy low and then you kena jual mahal. Faham tu? Itu yang dorang ni ada desire price. Desire price dekat mana aku nak jual, dekat mana aku nak beli. And benda tu follow by apa? Benda tu follow by dorang punya technical lah. Dorang pun ada technical analysis dorang. Dorang pun ada macam-macam. Tapi benda tu, technical ni benda yang sama. Kita boleh belajar. Cuma kita kadang-kadang termiss something. And then kita dia macam mana kita ni retail. So kita tahu bukan kita yang menggerakkan market. Dorang ni yang menggerakkan market. News ni apa function dia? News ni untuk deliver information. Bila dia deliver information, tengok apa big player ni nak buat. Kalau big player ni nak stay ataupun dia tak buat apa-apa, tak jadi apa. Tak jadi apa. Tapi kalau dia kata okay, nak jadi macam ni, okay, aku nak keluar kejap, lepas tu nanti aku nak beli balik. So apa jadi dekat benda-benda macam tu? Contoh dia invest dekat emas. Oh, US nak kuat US nak kuat, baik aku jual dulu. USD nak kuat, baik aku jual dulu. Lepas tu nanti aku beli bawa nanti harga emas turun, aku beli balik. USD aku jual tu aku dapat banyak USD. Lepas tu aku beli balik, nanti aku dapat beli lagi banyak. Itulah mindset big player. So kita ni retail, kita kena follow macam orang. Itu yang kadang-kadang bila ada orang kata, oh aku buy low, aku sell high. Oh bangga. Tapi kita nak tengok, bukannya you nampak support. Yes, support tu memang kita nampak dia punya harga paling bawah. Tapi betul ke you boleh beli kat situ? That is my question. Betul ke boleh beli kat situ? Boleh beli kat situ kalau kita nampak something. Siapa rasa dia nampak kenapa? Okay, nanti kita ceritalah. Dekat sini kejap mana dia biasanya dia hari Rabu ni Fed sebenarnya benda ni diorang projection ni diorang dah bagi lama dah. Diorang dah bagi tahu lama dah. And then I tak ingat sebab kita busy beraya. I pun tak ingat benda ni. So inilah masalah bila jadi sambil nak beraya sambil nak buat duit. Ni kita tak fokus. Tapi tak apa sebab kita dah manage kita punya risk. Itu yang paling penting. Kita manage kita punya risk. Berapa banyak kita nak riskkan, apa kita punya backup plan. Itu yang penting, bukannya setup. Faham? Okay. So sebenarnya orang cakap, siapa yang baru baca fact benda ni, sebenarnya daripada tahun lepas diorang dah buat projection benda ni. Diorang dah buat projection, maknanya diorang dah aim dah benda ni. Sebab tu lah gold tu harga naik macam nak. And then sebab tu kalau siapa main dekat forex, EU turun macam nak. EU Euro USD, GBP USD, dia turun macam nak. Turun sampai sekarang ni. Dia turun saja. Dia turun saja. Mungkin lepas ni dia naik pula. So kita tak tahu benda tu. Kita tak tahu. Tapi apa-apa pun kita boleh tengok technical and kita boleh tengok order untuk kita confirmkan. Boleh ke tak boleh aku masuk kat sini. Okay, so jom kita tengok chart sekejap. BTC USD. Wobi. Okay. Okay. Tengok kat sini. Kan masa tu dulu, masanya I share tu, dekat sini ada position. Ada position, ada order. Kita nampak ada setup, kita nampak double bottom, and then dia duduk pun dekat kawasan support. And then ini adalah setup bullish third drive sebenarnya. Mana dia weekly tau. Dia dekat weekly. Ni bullish third drive. Ni first touch, second touch, third touch. Dekat sini dia bullish third drive. Sebab tu I nak masuk buy dekat sini. And then kita kat sini kita nampak ada resistance become support. Ni asalnya resistance, lepas tu dia jadi support. Resistance become support. So kita boleh jadikan tempat ni sebagai tempat untuk kita buy. Okay, tu the first thing. And then the second thing, macam mana boleh tembus padahal dia dah buat breakout. Okay. Nampak ni.
Nampak compression ni? Inilah maksudnya. Mula ni masa dia turun ni dah cantik dah. I tunggu dia turun bertangga ni. Kalau kita tengok dekat time frame lagi kecil 30 kot. Kita nampak dia sebagai channeling. Sekejap kita nampak dia macam channel. Siapa faham channel tu mesti dia tahu. Okay, kita nampak dia macam channel. Maksudnya dia turun and dia naik dekat same level. Dia macam ni lah. Dia turun sini, dia turun, dia daripada sini dia turun, dia naik. Lepas tu dia turun, lepas tu dia naik. Macam tu lah. Itulah channeling. Tapi channeling ni one of compression. So you kena faham, bila ada compression, apa akan jadi dekat price? Price dia dah bagi tahu kita, dia nak buat satu big momentum. Sama ada naik ataupun turun kita tak tahu. Tapi bila tengok dekat order, I nampak aku nampak ada order mungkin boleh naik. Mungkin dia boleh naik. Tapi kalau dia naik turun sampailah dekat 39, sampailah dekat sini, lagi cantik. Tapi masalahnya dia naik tiba-tiba laju. Alamak, order dah letak, dah masuk. Tapi yang sell tu kita tak tutup lagi. Itu dah I punya backup plan. So bila I tengok, kita just letak je stop. Sekejap. Kita just buat je. Yang buy dekat sini, I just letak stop loss dekat 38,500. Tak silap I, dekat sini, area sini 38,500. And then I nak tengok macam mana dia buat approach 38,000 ni. Tengok dia approach ni laju. You rasa I nak masuk lagi ke? Memang tak lah kita nak masuk. Tapi bila tengok kenapa I kata dekat 38 ni I dah tak nak masuk? Sebab you nampak tak apa price buat? Dia indicate kita, bagi tahu once dia touch sini, dia touch je area sini, nampak dah dia nak buat fake out. Ataupun kita nampak setup QM. QM ni daripada fake out sebenarnya. Turun macam tu. Boleh jadi macam ni. Boleh jadi turun. Ataupun boleh bila dia break sini, dia datang sini balik, dia tembus. Boleh jadi macam tu. Dia boleh jadi macam-macam. Dia bukan boleh jadi satu benda je. Itu satu. Itu kenapa I tak nak beli lagi dah. Ni kita delete, tak nak serabut kan. Nanti you tak nampak. So you tengok I cakap tadi, sampai je area sini I tak nak beli. Sebab apa? Kita nampak dia buat fake out kat sini, resistance. Ni pun dah berbottom. Kat sini kita nampak resistance. Dia buat breakout. Lepas tu kita nak try masuk dekat area-area sini kan. 39,200 lah. Sebenarnya masuk kat sini tau. I masuk kat sini 39,200 lah. Tak silap I letak order macam tu lah. Stop loss dekat 38,500. So langgar stop loss I rugi $7 if I not mistaken lah. Kalau tak silap I $7 I rugi. Tapi kita nak cerita dia, I'm losing money. You perasan kan I ada dapat masuk sell kat sini kan. Kenapa I masuk sell kat sini and kat mana I tutup? Jom kita tengok. Fibonacci is my golden ratio. I selalu cakap dekat orang, kat student I, Fibonacci ni 1.61 ni. 1.618 ni. Dekat area sini. Ni. So dekat sini ni I tengok I letak dah dekat 36,600. 35,600. 36,000 lah. Betul lah 36,000. Dekat area sini lah. Dia jangan letak ngam-ngam kat sini. Nanti takut. Sebab kalau you menggunakan leverage, kita takut tak sampai. Untuk kita, yelah kita dah jual, nanti kita nak beli balik, dia punya spread tu takut tak sampai. Jangan letak ngam-ngam. Kena pandai lah. So dekat sini I untung berapa? You boleh kira 40,000 lebih kurang lah. 40 sampai 36. Tak ke $40 I untung. Tadi I lost $7. So actually I untung berapa? $33. Okey tak? Okey lah dengan lot 0.01 satu entry. Alhamdulillah. Okey tak? Okey lah. Sebab tu I always cakap,
Actually bukannya setup yang dicari, tapi trading plan you tu kena betul. You kena pandai manage you punya risk. You kena pandai main dengan apa orang kata ni, you kena pandai main dengan market ni. You kena faham kalau tak jadi macam ni, apa yang boleh jadi. Sebab tu makin lama you faham dengan market, benda ni makin susah. And then nanti you akan faham sebenarnya bukannya setup ni yang penting. Sebenarnya trading plan aku ni yang penting. Trading plan aku ni yang buat duit sebenarnya, bukannya setup. Setup ni reference untuk aku buy ataupun aku sell. Tapi trading plan aku ni yang buat duit sebenarnya. Nanti you akan realize benda tu. Tapi bila I dah share macam ni, I hope you boleh realize lagi awal lah. Kalau you realize lambat, rugilah dekat you. Sebab yelah, kita dah share dengan orang tapi orang tak nak dengar. You boleh dengar and you boleh fikir sendirilah macam mana, apa yang terbaik untuk you. You boleh faham and you boleh fikir sendiri. So itu saja daripada I. And apa-apa pun, I think selamat Hari Raya and happy trading ya guys. Assalamualaikum.